Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Fatihah binti Abdullah dari Sekolah SMK Han Kasturi. Kod sekolah saya ialah MEA 0099. Pada hari ini, saya ingin menceritakan novel saya iaitu Selamat Datang ke Kedai Buku Hyun Nandong. Novel ini menceritakan seorang perempuan bernama Yeonju yang ulat buku. Dia suka sangat membaca buku, walaupun di mana saja. Dan pada suatu hari, dia membuka satu kedai buku di Hyun Nandong. Maka dia menamakan kedai bukunya Hyun Nandong. Tetapi kedai bukunya itu terlalu sunyi kerana tidak ramai yang suka membaca buku pada zaman sekarang. Jadi dia berasa, apalah sunyi sangat kedai ni. Maka dia membuka satu tawaran kerja untuk pembuat barista. Pada suatu hari, ada seorang lelaki bernama Min Jun yang jurusan daripada universiti yang baru habis diploma. Min Jun berasa tertarik dengan tawaran kerja itu. Maka dia membuka pintu di kedai itu dan mencari tuan kedai itu. Tuan kedai itu Yeonju yang hanya mengosok meja dengan tiada apa-apa. Yeonju menepuk bahunya dan Min Jun bertanya, awak tuan kedai ni ke? Dan Yeonju berkata, ya, kenapa awak mahu bekerja di sini ke? Dan Min Jun pun berkata, ya, saya mahu bekerja di sini. Dan sudah seminggu Min Jun bekerja di situ, Yeonju berfikir, patutkah saya membuka satu pelancaran kedai buku ataupun pelancaran peminat buku bersama penulis buku? Dia bertanya soalan itu kepada Min Jun. Maka Min Jun berkata, sesuai sangat kerana buku ini terlalu sunyi. Kalau ada yang datang pun hanya minta cadangan untuk buku sahaja. Dan Yeonju membuat satu pelancaran itu bersama Jongso dan kawan-kawannya. Dan pada satu hari, Yeonju membuat satu mesej kepada Songwoo. Songwoo ialah penulis famous di seluruh Korea. Dan Songwoo berasa tertarik pergi ke situ kerana Hyun Nandong ialah tempat orang jarang pergi ke situ. Walaupun Hyun Nandong mempunyai pandangan yang cantik, indah dan sangat tenang, tapi tidak ramai yang mahu pergi ke situ kerana tempat itu tiada apa pun yang menarik. Dan Songwoo pun berasa ini tempat yang paling sesuai untuknya. Dan ketika Songwoo dah sampai ke trend Hyun Nandong, dia menampakkan seorang wanita iaitu Yeonju yang sedang menunggunya. Dan Songwoo pun berasa inikah pertama kali yang dia berasa seperti dia dijemput. Dan Yeonju menyapanya dari jauh. Dan Yeonju berkata, Songwoo, awak lambat sangatlah macam tu. Dan Songwoo pun saya lambat. Dan Yeonju menarik tangannya untuk pergi ke kedainya. Sampai di kedainya, dia pergi ke satu bilik. Dan bilik itu penuh dengan peminat-peminat Songwoo. Songwoo berasa sangat gembira dan sedikit gemetar kerana peminat-peminat ini jenis suka yang mahu bertanya tentang bukunya, pengalamannya. Biasanya kalau di Seoul, orang hanya meminta gambar dan hanya menanyakan soalan yang tidak penting sahaja. Maka Songwoo berasa sangat gembira. Dan pada satu hari, Min Jun menampakkan Yeonju yang hanya duduk di hadapan laptop sepanjang hari. Walaupun pelancaran itu masih berjalan, tapi Yeonju memintakan orang lain untuk menolongnya. Min Jun duduk di hadapan Yeonju dan Min Jun berkata, Akak, janganlah kerja banyak sangat. Nanti penat, nanti stres. Dan Yeonju berkata, tak apa, saya kan tuan kedai ni, jadi saya patutlah buat kerja yang saya patut. Lalu Songwoo tiba-tiba datang pula ke Yeonju. Dan Songwoo menutup laptopnya. Dan Songwoo berkata, apa kata awak ikut saya pergi ke satu tempat? Songwoo membawa Yeonju pergi ke satu tempat iaitu kedai tea. Kedai tea itu sangat famous dengan minuman yang sedap. Lalu Songwoo bertanya kepada Yeonju, Yeonju, adakah awak ingin ikut saya pergi bercuti ke Eropah? Dan Yeonju berkata, boleh ke saya ikut awak? Sebab kedai ni saya juga kena jaga. Kalau saya tak ada, macam mana orang lain nak jaga? Dan Songwoo berkata, kau ada Jongso, Min Chol dan lain-lain. Song Chol pun ada. Min Jun pun tukang buat barista, buat air kopi. Dan Yeonju berfikir banyak kali, adakah saya patut pergi atau tidak? Dan selepas mereka meminum tea itu, Yeonju menanyakan soalan kepada Jongso. Jongso berkata, eloklah awak pergi ke sana kerana awak pun perlukan rehat. Dan saya boleh tolong jaga ke kedai awak.
Dan pada keesokan harinya, Yeonju berjumpa Songwoo. Dan Songwoo pun mengajaknya pergi ke Eropah. Pengajaran buku ini ialah kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah dan sentiasa bersentiasa hormat kepada orang lain dan sentiasa gembira dan serta lupakan, jangan hebohkan pasal kesusahan lain. Ingatlah, masa depan sentiasa ada. Dan ini saja cerita saya. Terima kasih.